Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban halala wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-12 menerusi surah An-Nisa, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum terjemahan daripada ayat yang ke-12 yang kita bacakan. Baik, pada ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dan bahagian suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka itu tidak mempunyai anak. Ini jika perkahwinan tu tidak ada anak, maka kalau isteri meninggal, suami dapat separuh daripada harta isteri. Jika mereka isterimu itu mempunyai anak, maka kamu, yakni suami, akan mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
Ini jika suami itu tidak ada anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan telah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang itu meninggal dunia, baik lelaki ataupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah ataupun ibu dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing bagi mereka itu jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian itu dikongsi 1/3 setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh si mati dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Baik, ayat yang kita baca ni adalah merupakan ayat warisan, ya? Ayat yang berkaitan dengan warisan. Cuma dalam ayat ini Allah Ta'ala bercerita tentang dua warisan pemilikan harta, iaitu satu adalah hak waris bagi suami dan yang kedua adalah hak waris bagi isteri. Dan yang ketiganya, ayat ini menerangkan tentang bahagian warisan al-kalalah. Bahagian warisan al-kalalah. Jadi ada 3 hukum yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan ini. Kalau kita tengok dalam harta pusaka ini, dia terbahagi kepada 3 jenis pembahagian. Yang pertama dipanggil sebagai pembahagian al-usulah dan furu'ah. Al-usulah dan furu'ah. Usulah tu maknanya pembahagian harta kepada asal kita, ayah, datuk dan ke atas. Ini adalah bahagian usulah, ya. Dan furu'ah ni adalah bahagian bawah kita, maknanya anak, cucu dan ke bawah, ya. Dan yang kedua, jenis yang kedua disebut tentang harta pusaka ini dipanggil sebagai pusaka yang disebut sebagai ma'asyiyah. Ma'asyiyah ni adalah pusaka disebabkan hidup bersama. Ini adalah pusaka yang berkait dengan pasanganlah, suami dan isteri, ya. Suami dan isteri. Dan yang ketiga disebut sebagai harta pusaka yang berkaitan perhubungannya dari sudut dipanggil alaqah, ya. Harta pusaka alaqah. So dia ada asalah, furu'ah, kemudian dia ada ma'asyiyah, dan dia yang ketiga dia ada alaqah. Alaqah ni mereka yang ada perhubungan sebahagian, satu aliran dengan si mati, sama ada hubungan adik-beradik kandung atau hubungan adik-beradik sebapa atau hubungan adik-beradik seibu. Ini dipanggil dalam alaqah, ya. Jadi ini 3 jenis untuk pembahagian harta pusaka yang berhak untuk mendapat bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Okey, kita lihat terlebih dahulu untuk ayat yang kita bacakan daripada ayat yang ke-12 ini. Yang pertama, ayat ke-12 ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahagian hak pusaka kepada suami yang telah ditetapkan oleh Allah daripada bahagian harta isterinya itu. Jadi suami ada 2 pembahagian. Satu, pembahagiannya dipanggil pembahagian mutlak. Pembahagian mutlak ni bila pasangan tu kahwin tidak ada anak, suami akan dapat separuh harta isteri. Separuh sikit ke banyak? Banyak. Dalam Islam
paling banyak Allah bagi dalam semua ketetapan, kalau kita tengok paling banyak separuh, tak ada yang lebih separuh, 2/3 ke, tak ada, ya. Paling banyak separuh Allah Ta'ala bagi, ya. Yang kedua, bahagian bagi si suami ni, kalau dia ada anak, dia dapat 1/4. Yang ini compulsory, maknanya meninggal saja isteri, dia sama ada dua bahagian ni, 1/2 ataupun 1/4. Baik, kalau isteri tu ada anak tiri, bukan anak suami, anak hasil perkahwinan dulu, bahasa orang kampung saya previous marriage, ya. Hebat orang kampung. Maksudnya hasil perkahwinan yang dulu, isteri tu ada anak, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan ke, isteri tu meninggal. Soalan saya, suami dia dapat berapa? Tapi anak tu bukan anak suami, bukan hasil daripada perkahwinan anak dia dengan isterinya. Memang mereka kahwin tu tak ada anak, bela anak yang isteri dia saja, dia bela anak isteri dia. Jadi kalau isterinya meninggal, suaminya dapat berapa? Setengah. Lagi yang lain? Baik, maka oleh kerana yang meninggal tu siapa? Meninggal tu isteri. Jadi anak itu anak isteri ke tidak? Anak isteri, walaupun dia bukan anak si suami. Jadi anak itu berhak dapat harta ibunya. Oleh kerana anak tu berhak dapat harta ibunya, suami automatik dapat 1/4. Walaupun bukan anak dia, tapi harta tu harta isteri dia. Dia kena tengok harta tu siapa punya. Bukan tengok perkahwinan itu, kena tengok harta tu siapa punya, walaupun anak tiri dia. Ya. Kecuali kalau opposite, suami meninggal, kan, anak tu bukan anak dia, tu anak isteri, anak tiri dia lah, anak isteri dia. So isteri dapat berapa? Daripada harta si suami. Yang tu dia berlawanan dengan yang tadi, ya. Dia kira macam walaupun anak tiri tu mahram dia, tetapi mahram tidak bererti dia layak dapat harta pusaka. Anak itulah, walaupun anak tiri dengan bapa tiri dia mahram, tak batal wudu, batas auratnya longgar, ya. Cuma bapaknya, bapa tirinya itu tak boleh untuk anak tiri itu tak boleh mewarisi harta bapa tirinya, ya. Sebab mereka hanya ada perhubungan kerana perkahwinan, bukan perhubungan nasab, bukan daripada perhubungan nasab. Sebab tu nanti kita tengok dalam satu surah An-Nisa yang lebih ke depan, Allah Ta'ala sebut wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, iaitu daripada anak-anak kamu yang merujuk kepada anak-anak kandung, ya, anak-anak kandung. Okey, jadi tengok siapa yang meninggal lah, ya. Okey, kita balik semula. Pengajaran dekat sini, bila Allah menetapkan bagi si suami harta yang dimiliki daripada harta si isteri lebih banyak, adalah kerana menunjukkan tanggungjawab dan juga kewajipan si suami itu daripada harta isterinya. Kenapa Allah Ta'ala bagi suami dapat banyak? Bukan kerana nak melebihkan suami lelaki ke atas perempuan, yang isteri, dalam bahagian harta. Sepatutnya
Daripada harta si ibu, yang paling patut dapat banyak anak lah, ya, anak dia lah. Tapi Allah bagi sama, suami separuh, lagi separuh tu dikongsi oleh anak-anaknya. Kenapa Allah, kalau dia ada anak, anak dia dapat lebih, minta maaf. Kalau dia ada anak, suami dapat 1/4, lagi 3/4 anak dia dapat kongsi lah. Tapi 1/4 pun dah banyak dah. Kalau anak dia ramai 6 orang, compare dengan suami dia dapat banyak lagi lah, ya. Tapi kalau dia tak ada anak, dia dapat separuh. Separuh lagi tu pergi kepada warisnya yang lain, ya, pergi kepada warisnya yang lain. Kenapa Allah bagi suami dapat banyak harta si isteri berbanding mak ayahnya sendiri? Pernah tak kita fikir? Kalau isteri meninggal, dia ada mak ayah dia dapat 1/6 je. Kalau dia tak ada anak, suami dia dapat 1/2, lagi banyak daripada mak ayah isteri tu. Padahal suami tu orang luar, mak ayah tu orang dalam, maknanya asal mereka sendiri. Suami kau orang luar, ya. Kalau berlaku perceraian macam tak ada apa-apa hubungan lah, ya. Tapi disebabkan kerana Allah memberikan lebihan itu, bukan kerana lebih itu kerana kedudukan mereka ataupun kerana jantina mereka, tapi Allah berikan lebih itu kerana tanggungjawab dan kewajipan ke atas mereka. Kepada siapa? Kepada anak-anak. Walaupun dia dapat 1/4, dia tetap kena gunakan 1/4 itu untuk menafkahi anak-anaknya. Dan dia tak boleh usik harta anak-anaknya yang diwarisi daripada ibunya. Dia tak boleh kata, pakai harta kamu lah, dan mak kamu dah tinggal harta kat kamu. Sebab dia perlu menjalankan tanggungjawab. Yang harta anak dia tu, itu hak anak dia. Kalau anak itu masih belum baligh, umpamanya anak dia masih kecil, ayah itu kalau dia berharta, dia tak boleh menggunakan harta anak dia, melainkan dengan izin anak dia. Tapi kalau ada keperluan, disebabkan kerana yang dimiliki pun tak mencukupi, misalnya, bolehlah, dia gunakan atas kewalian yang Allah beri kepada dia. Tanpa izin anak pun tak apa, ya. Itu perbezaan dia lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah dia tak ada anak. Jadi kita sebut 1/4 tu sebab dia dapat banyak, sebab dia nak tanggung anak dia. Tapi kalau dia tak ada anak, dia dapat banyak lagi, 1/2. Bila dia dapat banyak, kebanyakan suami dia buat apa? Laju je Kak Mat. Realiti itu Ustaz. Oh, realiti, ya. Baik. Jadi harta yang digunakan tu harta siapa? Harta isteri dia. Betul kan? Harta isteri dia. Sebab tu dalam Islam, walaupun si suami ni dapat harta banyak daripada apa yang isteri dia meninggal, sebab apa Allah bagi banyak kalau tak ada anak? Ulama bincang bab ni. Kalau tadi tu rasionalnya nak menanggung anak, tapi kalau tak ada anak dia dapat banyak, rasionalnya apa? Di sini perbahasan ulama. Yang pertama, para ulama kata tujuannya adalah sebagai imbalan. Kita panggil apa, ya? Macam orang kerja lama kat syarikat tu kan, compensation. Maknanya atas khidmat bakti yang dia dah bagi kat isteri tu. Khidmat bakti, ya, tiap bulan dia bagi, isteri tu simpan, bagi disimpan. Dia tak minta kat isteri dia kan. Kalau yang bagus macam tu lah kan. So puas hatilah dia dapat pun. Dengan pengorbanan dia bagi, bila isteri tu meninggal, separuh tu dia dapat balik. Sebab tu saya kata, bab harta pusaka ni kalau kita kaitkan dengan ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan, sebenarnya kita nampak indahnya agama tu.
supaya suami-suami ni dia jangan berkira dengan isteri dia. Sebab nanti kalau dia bagi isteri dia pun, isteri dia menyimpan, isteri dia meninggal, separuh tu dia punya. Kalau dia tak ada anak lah, Kalau isteri dia mati dulu, Ustaz. ayolah, tak apalah. Dia macam ni lah, dia win-win situation. Kalau dia meninggal dulu, apa yang dia sumbangkan tu, itu jadi tabungan dia dekat akhirat. Kan? Tabungan dia dekat akhirat. Sebab dalam hadis Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki, tanya, Rasulullah, aku ada 1 dinar. Dinar ni apa yang aku nak buat? Sebab dia bukan senang, yang jarang nak. Boleh tak, apakah aku sedekah pada anak yatim, atau wakaf, atau jihad, atau apa dia kata, atau nak beli makanan tu untuk diberi makan pada keluargaku. Nabi kata ada satu je, satu. Kalau begitu lebih baik kamu beli makanan dan beri kepada isterimu, suapkan makanan pada isterimu, itu lebih baik daripada sedekah yang lain. Maksudnya kalau orang tu memang tak mampu nak sedekah, sedekah kat isi je lah, tak payah sedekah hamba lain. Tapi kalau dia ada banyak duit untuk bersedekah, tak apalah, tu ada banyaklah ruang untuk dia bersedekah, ya. Mana nak katakan kalau dia meninggal dulu, dia jadi satu tabungan akhirat. Kalau isi dia meninggal dulu, dia dapat compensation, dia dapat balik harta isi dia. Kalau tak ada anak, separuh. Jadi bila benda ini difahami oleh para suami ataupun kaum lelaki, maka benda itu akan menyebabkan nilai kekeluargaan tu jadi lebih indah lah, ya, bila benda tu difahami dengan betul. Itu satu. Yang kedua, yang dapat kita fahami dekat sini, kenapa suami itu dapat lebih selain daripada macam bayar balik lah atas jasa yang dia buat. Ulama kata kerana si suami itu menggunakan harta isterinya untuk menyambung kebajikannya, bukan untuk dia pergi juli. Sebab tu kita kena bagi kesedaran, bagi kefahaman ni, kan. So kita kena tahu apa hikmah Allah tetapkan bahagian tu. Dalilnya apa? Kita lihat macam mana bila Khadijah meninggal dunia radhiyallahu anha, harta Khadijah Nabi dapat, Nabi SAW dapat, ya. Masa tu ada anak lah, tapi banyaklah Nabi dapat tu. Tapi nak bagi tahu, daripada harta yang Nabi warisi daripada Khadijah, Nabi tak terus kahwin lain. Sebab daripada kewafatan Khadijah sampai kepada perkahwinan Nabi dengan Saudah atau Aisyah, itu dalam tempoh setahun. So dalam tempoh itu, apa yang Nabi SAW buat? Baginda menyambung kebajikan Khadijah. Maksudnya seperti mana yang Khadijah buat, sembelih kambing, beri makan pada orang, yang tu Nabi buat balik. Jadi kalau benda itu dapat difahami, suami tu faham, oh duit ni adalah duit isteri dia. So apa, dia boleh pakai duit itu untuk keperluan dia juga, tapi dalam masa yang sama dia guna duit itu untuk kebajikan isterinya. Ya, itu dari segi kita panggil, dari segi adabnya lah. Bukanlah wajib dia kena buat macam tu, tetapi kalau dia faham kenapa Allah berikan kepadanya lebihan daripada harta isteri tu, dia buatlah macam tu, ya. Tanya, walaupun katakanlah dia kahwin lain pun, tapi bahagian untuk isteri dia yang meninggal tu, kebajikan dia tak lupa, dia tak tinggal. Sepatutnya begitulah, sepatutnya. Okey, baik. Itu yang pertama yang kita dapat faham daripada hikmah pengajaran Allah Ta'ala melebihkan hak bahagian isteri kepada suami apabila berlakunya kematian. Bahagian mutlak kan Ustaz? Ya. Bahagian lain selain bahagian mutlak, juga ada dua, ada anak dan tiada anak. Ada bahagian lain kan? Apa bahagian mutlak tu adalah jika tidak ada anak. Tidak ada anak. Kalau mutlak maknanya dia dapat paling banyak lah. Mutlak tu maknanya dia dapat kadar yang paling banyak. Tapi kalau ada anak, dia dapat bahagian yang tidak mutlak. Tidak mutlak. Maknanya dia dapat 1/4 daripada 1/2 itu. Okey.
Kemudian yang kedua, pengajaran kita lihat kat sini, keutamaan mendahulukan hak dan kepentingan si mati dari terlebih dahulu ke atas orang yang hidup. Ini pengajaran kedua. Sebab tu kita lihat semua harta pusaka hanya sah untuk dibahagikan setelah ditunaikan wasiat si mati dan dibayar hutang si mati. Kalau kita bahagikan harta sebelum wasiat ditunaikan dan sebelum hutang dibayar, tak sah pembahagian tu. Dikira kita salah ambil duit orang lah, salah guna harta si mati. Sebab tu Allah kata selepas disempurnakan wasiatnya, kalau dia ada wasiat, kalau tak ada wasiat, alhamdulillah lah, kalau tak ada, dapatlah kat dia, ya. Dan juga selepas daripada dia melunaskan hutang. Cuma ulama bincang, sebab ayat ni Allah kata atau, tapi ulama bincang sekuensi, turutan mana dulu. Kalau berlaku kematian, mana yang aulawiyat dulu, prioritinya dulu, kewajipannya dulu yang ditunaikan kepada hak si mati dan kepentingan dia. Yang pertama, ulama sepakat, iaitu utamakan pengurusan jenazahnya dulu. Kalau si mati meninggal dunia, afdalnya keluarkan duit si mati untuk membayar pengurusan jenazah. Afdalnya. Jangan pakai duit anak. Bukan kita berkira, tapi itu untuk kebaikan dia. Kadang-kadang orang tak faham, pakai duit mama lah, apalah kau ni, duit kau dia pakai bukan banyak pun. Ini orang tak mengaji. Sebab bila kita pakai duit si mati untuk beli kain kafan dia, pengurusan mandi dia, dan pengembumian dia, semua tu jadi sedekah dia. Semua tu jadi sedekah pahala untuk dia. Seolah-olah dia bersedekah walaupun dia dah mati. Ya? Yang lebih baik dia dah buat persediaan lah. Ni mama dah beli dah kain kapan, yang tu lagi baik lah. Daripada awal dia buat persediaan tu, dia dah dapat pahala dah. Ni mama dah beli, ni kain kapan, kau jangan tukar tau. Ni mama punya kain ni, apa ni semua dah, toolkit ni semua dah cukup dah. Kan? Semua dah cukup. Tinggal pakai je. Bila dia dah beli, dia dah ada niat macam tu, sepanjang tu dia dah dapat pahala. Sebab tu sahabat-sahabat dulu dia beli awal. Kita takut, beli awal kan mati pula. Lah, beli pun mati, tak beli pun mati. Sebab mati ni bukan berkaitan dengan kita beli benda tu atau kita tak beli kan, ya? So kita pakai duit si mati. Tapi kalau si mati tak ada duit, ni kena tahu. Contoh isteri, dia tak kerja, dia tak ada duit walaupun untuk harta pengurusan jenazah dia, maka dia menjadi nafkah ke atas suami. Jadi suami yang bagus, balik cerita lah, suami yang bagus adalah dia dah siapkan duit perbelanjaan untuk pengurusan jenazah dia dan isi dia. Dia dah siap dah. Ni bahagian ni air punya. Kan? Dia dah siap dah. Kita kena beritahu anak lah, ya. Hard duit tu misalnya betul, anak kita. Begitu siap-siap lah. Nombor pin nanti dulu. Mana kita letak letak dulu. Buat wasiat lah, buat wasiat. Bagi sekarang nombor pin habis kan. Jadi suami yang kena keluarkan belanja. Suami kena keluarkan belanja. Yang tu je, isi dikecualikan. Dia bawah tanggungan nafkah suami dalam mazhab Syafi'i lah, ya. Tapi kalau isi tu nak keluar duit dia sendiri, dia ada duit, lagi baik. Tapi kalau dia kata dia tak nak pakai duit abang, tanggungjawab abang,
suami dia sediakan, pun dapat pahala untuk diri dia juga. Sebab nafkah itu adalah hak isteri. Macam duit dia lah, macam dia pakai duit dia lah juga, walaupun duit tu duit suami, tapi sebab hak dia kan, duit dia lah tu. Sebab tu Nabi benarkan isteri curi duit suami, tapi dengan kadar nafkah dia lah. Jangan curi semua. Curi semua tak boleh lah. Yang Nabi larang, ambil duit suami pergi sedekah, yang tu Nabi tak bagi. Mana-mana ambil duit dia, tak siapa datang, nah. Tak boleh, sebab sedekah tu sunat, bukan hak isteri. Nak sedekahkan harta suami. Kalau dia sedekah duit dia, boleh lah. Mana boleh sedekah guna duit orang, ya. Tapi kalau dia ambil untuk nafkah dia, itu halal, sebab tu duit dia. Itu duit dia. Macam pihak penguasa ambil duit orang yang tak bayar zakat, boleh, kerana nak bagi kepada asnaf. Itu tak dikira mencuri. Kalau dia ambil secara paksaan lah, boleh. Dari segi hukum Islam lah, dari segi undang-undang tak tahulah saya kan. Itu dari segi Islam boleh, kerana Abu Bakar pernah buat macam tu. Okey. Ni kalau isi saya dengar habis ni. saya jenis tinggal wallet tu kan, itu hilang, toyol ke curi ni. Tapi kalau nak pandai, biar duit dalam wallet tu sikit je, banyakkan kad. Kejap. Apa dia? Barang keperluan makanan ke, yang suami beli, tiba-tiba ada pula orang minta sedekah, kita tak minta izin nak bagi orang, boleh? Kena minta izin suami. Yalah, kalau suami tu tak ada di rumah lah. Kalau kita tak minta izin, ganti balik. Kena kita lah ganti balik. Ganti balik. Tapi kalau kita dah cakap kat dia, dia kata okey, tak payahlah ganti. Kadang-kadang dia tak ada kan. Kalau itu memang keperluan dia lah. Ada pula orang minta sedekah. Tapi kalau benda tu keperluan semua, nafkah semua, tu tak apa. Ni memang dia punya, kasut dia, baju dia, tiba orang datang minta, mana-mandai ambil kasut dia bagi sedekah, itu tak boleh lah. Itu kena izin dia lah kan. Apa dia tak? Nanti nak tanya, maknanya kalau kita ambil dia suami tak berdosa lah. Tak berdosa. Dia berdosa tu kalau kita ambil. Boleh. Boleh ambil. Ya, boleh. Walaupun tanpa pengetahuan suami, boleh. Kerana ada berlaku di zaman Nabi SAW, isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni isteri dia Hindun, yang kisah dengan Hamzah kan. Dia datang mengadu kat Nabi SAW. Dia kata Abu Sufyan ni kedekut, dia kata. Tak bagi, susah, minta jarang dapat. Boleh tak dia ambil? Nabi cakap khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu ambil duit dia tanpa pengetahuan dia untuk belanja kamu dan anak-anak kamu dengan cara yang sepatutnya. Memang kita ambil itu bukan nak joli, bukan nak beli barang-barang baru kita, memang nak untuk belanja keperluan lah. Boleh ambil, ya. Boleh ambil. Cuma harap-harap dia tak mengamuk lah. Kan? Kalau yang dia faham tak apalah kan. Okey. Kemudian tu yang pertama, pengurusan jenazah. Yang kedua, sebab tu bila pakai duit semati, sepanjang kain kafan dipakai dalam kubur tu, dapat pahala lah kat dia. Yang keduanya, ini ulama khilaf, sama ada mendahulukan hutang dulu atau mendahulukan wasiat dulu. Dalam mazhab Syafi'i, hutang dulu. Lepas habis pengurusan jenazah, kira balik dia hutang berapa semati ni. Bayar. Kalau bayar ansuran, buat secara ansuran. Kalau bayar secara yang sikit-sikit boleh bayar cash, bayar cash. Bayar secara tunai. Lepas dah habis
pergi stage yang ketiga. Baik hutang tu hutang dengan Allah atau hutang dengan manusia. Itu pun ulama bincang lagi. Kalaulah hutang dia banyak, hutang dengan Allah pun banyak, hutang dengan manusia pun banyak, kita kira balik, kalau bayar hutang Allah, hutang manusia, kira kosonglah ke tangan kita ni. Contohlah kan. Ataupun tak cukup, kita pula kena top up. Ulama bincang, nak bayar hutang siapa dulu? Ulama bincang dalam bab ni. Kalau bertembung lah kan, dalam mazhab Syafi'i dia kata hutang Allah dulu, bayar hutang Allah bagi clear. Ada baki, bayar hutang manusia. Kalau tak boleh bayar hutang manusia juga, katakan dah bayar hutang Allah semua, hutang manusia dah tak boleh nak bayar, tak ada duit dah, habis dah, licin dah. So pada ketika itu kena bagi tahu dekat orang yang berhutang, kata ayah dia dah tak meninggalkan sebarang harta sebab dia dah bayar untuk hutang dengan Allah. Kalau orang tu halal, halal lah. Kalau orang tu tak halal, maka tu urusan si mati dengan orang tu. Contoh hutang dengan Allah lain daripada hutang nazar, hutang kafarah, hutang fidyah, kan? Semualah. Hutang dam, tak bayar dam, kan? Hutang yang macam tu lah, ya. kasih habis dulu lah Ustaz. Kasih habis. Hutang dengan Allah tu kasih habis dulu, lepas tu baru boleh bagi-bagi balik. Hutang manusia pula, kalau ada hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia lah. Kalau tak ada hutang manusia, baru pergi kepada wasiat. Kalau dia ada wasiat. Kalau dia tak ada wasiat, baru pergi kepada faraid tadi, pembahagian harta pusaka, ya. Itu dia punya stage dia, ya. Itu pun ulama bincang. Kalau si mati meninggalkan hutang, duitnya tak mencukupi membayar hutang, apakah wajib kepada anak-anaknya membayar hutang si mati? Jawapannya tak wajib. Tak wajib. Ialah orang ahli hutang kenapa kita pula wajib membayar? Dia tidak wajib. Tetapi disunatkan bagi anak atas ihsan dia bayar hutang bapa dia. Ihsan saja, tapi tak wajib. Seperti mana anak hutang meninggal, duit tak ada, bapa dia pun tak wajib bayar hutang anak dia. Katakan anak meninggal, hutang betul-betul, kan? Bapa dia bukan garantor contohlah. Kalau garantor terpaksa lah kena bayar, sebab itu dah hukum lain. Dia bukan garantor, bapa dia tak wajib bayar, ya. Itu bukan nafkah lagi sebab anak dah mati. Nafkah apa lagi? Mati dah. Nafkah ni masih hidup je, kan? Tapi ihsan bapa lah bayar. Ihsan, ya. Sama juga kalau ada hutang dengan Allah, kita kira-kira balik, kalau bayar, sebab tadi satu ni dia tanya saya, dia kata, Ustaz, ibu saya ni harta tak banyak, hutang puasa itu kena bayar fidyah. Kalau kita orang kira balik, nak bayar fidyah ni berapa dia tinggal duit dia, macam mana? Boleh tak bayar? Saya kata fidyah puasa ni boleh dibayar dengan dua cara. Satu dengan waris berpuasa, satu lagi dengan bayarlah dengan duit lah, kan? Atau beras ke, beras pun kena beli juga dulu pakai duit, kan? So kalau rasa nak duit tu, puasalah. Janganlah duit nak puasa tak nak, banyak cantik macam tu, ya. Jadi bagi seorang sikit. Berapa baki puasa? Soalnya banyak puasa dah, puasalah, bagilah seorang sikit. Bukan nak suruh buat betul-betul, buat sikit-sikit, bagi alung berapa, ni berapa, bagi seorang sikit, dan masing-masing dapat bahagian, kan? Jalankan tanggungjawab masing-masing lah, ya. Tu salah satu cara dia juga kalau hutang dengan Allah lah. Kalau hutang dengan manusia ni susah sikit, ya. Dia mesti dengan nilai juga. Tak boleh lah kita kerja, air hutang dia berapa? 500, air ganti dengan puasa lah. Tak boleh lah. Mana boleh puasa untuk orang, kan? Kalau kita tahu orang tu berhutang,
Boleh. Boleh. Anak tu boleh tuntut sebab dalam hutang orang itu ada harta anak dia, harta pusaka. Sebab tu kalau ada orang meninggal, kita terlupa nak bayar hutang dia, bila dapat berita dia meninggal, kita bayar, settle cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita takut kita bukan menanggung dosa tidak membayar hutang dia saja, tetapi makan harta pusaka. Kalau dia pula anak yatim, dapat dosa ketiga, makan harta anak yatim pula. So risiko dia besar lah. So kita bayar. Ya. Sebab hak dia dah berpindah kepada anak dia. Ya, hak tu Allah dah pindah kepada anak dia. Okey. Okey, so kita dah tengok tadi pengurusan jenazah, kemudian hutang, dan yang ketiga wasiat. Lepas daripada wasiat baru pergi kepada faraid. Jauh lah tu, lambat lah tu nak pergi, ya. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya adalah hak bahagian isteri. Isteri dapat sikit. Kalau tidak ada anak, dia dapat 1/4. Kalau ada anak, dia dapat 1/8, makin sikit. Kenapa Allah Ta'ala bagi sikit? Disebabkan kerana bila meninggalnya suami yang menjadi tanggungjawab untuk menafkahi anak-anaknya, jika tidak ada orang, tak ada yang orang kata panggil apa, waris daripada pihak suami, tak ada waris, maka ibu tu sendirilah kena tanggung. Sebab tu anak dia. Kalau ibu tu tak mencukupi hartanya, dia boleh menggunakan harta anak dia. Sama kes macam tadi juga, ya. Tapi jika sekiranya sebab benda ni pun agak sensitif lah, sebab orang kata kadang-kadang kalau isteri tu tak bekerja, dia dapat 1/8, sikit sangat. So macam mana dia nak sara anak-anak dia, sedangkan anak-anak dia yang dapat banyak. Tapi kita kena ingat, bila meninggalnya suami, isteri dapat paling sikit tau, 1/8. Siapa dapat banyak selain daripada anak dia? Paling banyak anak dia lah dapat. Selain daripada anak dia, siapa dapat banyak? Siapa? Yang dapat banyak bapa si mati. Bukan bapa saudara, bapa si mati. Sebab bapa dia paling dekat dengan dia. Ayah dia. Ayah dia dengan mak dia dapat 1/6. Ayah 1/6, mak 1/6. Dapat sama banyak. Mak dengan ayah 1/6, ni pun 1/6. Isteri 1/8, paling sikit lah. So bila berlaku kematian si anak, yang kena bantu menantu ni untuk menanggung cucunya, ayah si mati. Ayah si mati. Kerana dia dapat bahagian pusaka tu. Dia dapat bahagian pusaka tu. So dia, kalau ayah dia dah tak ada, mak dia pun dah tak ada, so yang paling banyak dapat kepada anak-anak dia lah. Anak-anak dia. So dia boleh pakai duit anak dia tu untuk nafkah belanja anak dia. Tapi kalau sekiranya dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, so bapa saudara dia akan dapat. Adik-beradik si suami akan dapat. So itu dah jadi tanggungjawab adik-beradik si suami pula untuk membantu si ibu menafkahi anak saudaranya. Kaedah dia begitu, mudah aja, ya. Tapi itulah, bila orang faham duit tu dia punya, so kenapa dia nak kena belanja? Ya, padahal dia kena faham juga kenapa dia layak dapat duit tu. Jangan cakap, jangan duk claim kata ini Tuhan dah bagi bahagian untuk saya, kenapa kamu nak minta saya pula keluar? Yelah, takkan Allah nak bagi kamu rezeki saya saja, mesti dah ada sebab. Macam mana Allah bagi rezeki dekat bapa, kerana itu bukan rezeki bapa tu, kerana pada rezeki bapa tu ada rezeki siapa? Anak dia. Sebab Allah kata dalam Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Mereka itu anak-anak.
Maksudnya pada rezeki pendapatan si bapa tu bukannya rezeki dia 100%. Ada rezeki isteri dia kat dalam tu, ada rezeki anak dia kat dalam tu. Yang tu yang dia kena faham. Takkan Allah nak bagi saja rezeki tu kat dia. Ya, mesti ada sebab. Maka bila dia faham macam tu, dia kena menjalankan tanggungjawab dia. Bukannya dia dapat duit tu, lepas tu dia kata tu hak dia, dia nak beli apa-apa untuk keinginan dia, itu tak menepati kepada maksud syariat. Okey. Sama juga balik kepada selepas dibayar hutang ataupun setelah disempurnakan wasiat. Cuma kena faham, wasiat tak boleh ditunaikan kepada waris. Wasiat tak boleh dibuat kepada pewaris. Dalam hadis Nabi SAW larang. Nabi bersabda, la wasiyata liwaris. Tak boleh wasiat kepada pewaris. Sebab apa tak boleh wasiat kepada pewaris? Sebab pewaris dah ada bahagian dalam harta pusaka, so tak boleh. Banyak orang kita pergi buat wasiat macam tu. Sebenarnya itu bukan wasiat. Kalau kita buat wasiat memang tak sah. Yang boleh kita buat apa? Buat hibah. Dia panggil hibah bersyarat. Contohnya kita buat hibah, saya nak bagi harta saya kepada anak saya semua sama banyak, isteri saya pun sama banyak dengan anak saya. Boleh. Sebab tu orang yang tak faham tentang undang-undang harta pusaka ni, dia kata tak adil apa. Sebenarnya dalam Islam Allah sediakan beberapa solusi penyelesaian. Kamu boleh selesaikan dengan secara hibah, kamu boleh selesaikan dengan secara wasiat, kamu boleh selesaikan juga adalah dengan cara pusaka. Pusaka ni adalah penyelesaian yang terakhir bagi orang yang tak merancang kewangan dia. Maksudnya kalau jenis kerja pun tak pernah merancang pun meninggal, itu ya, pusaka lah penyelesaian terakhir. Sebab nak elakkan daripada orang claim bukan hak dia. Allah nak jaga tu. Tapi bagi orang yang merancang, Islam benarkan. Contoh, dia nak buat hibah. Saya nak harta saya, isteri saya, anak saya semua dapat sama banyak, supaya mereka senang hati, rasa tak adalah, rasa tak mencukupi. Boleh. Apakah dia bercanggah dengan hukum pusaka? Dia tak bercanggah. Sebab ada sahabat Nabi yang buat hibah, dia bagi harta dia semua, sebelum dia mati Nabi benarkan. Nabi tak kata nanti anak kamu pusaka nak makan apa. Tak. Nabi benarkan. Ya. Cuma adalah seorang sahabat tu, dia buat juga hibah tapi tak adil, Nabi tegur. Yang tu Nabi tegur lah. Ayah Nu'man bin Bashir, dia ada 2 anak, dia bagi anak ni hibah lebih daripada anak ni. Nabi tak bagilah hibah macam tu, sebab dia takut anak tu berdendam kan, bergaduh pula sama dia. Maksudnya boleh. Kalau dia meninggal, dia kata hibah bersyarat. Tapi dengan syarat, hibah ni akan sah pindah nama dia atau sah pemilikannya lepas saya mati. Boleh. So bila dia mati, dapatlah mereka ni semua sama banyak. Boleh. Macam tu. Kalau wasiat Ustaz tak boleh, contohlah kalau seorang tu tidak berkahwin, perempuan tak berkahwin ya, tak ada anak, kalau tak suami tak ada anak kan, orang yang kaya, Perempuan tu tak berkahwin meninggal, kan, ada harta yang banyak, wasiat dia tu, dia dah tulis wasiat tapi tak ada wasiat, macam Pak kata tadi, wasiat tu tidak boleh diwariskan kecuali hibah kepada keluarga kan. Wasiat dia tu 100% kepada Ustaz Hafiz. Wasiat dia tidak ada hibah, tapi semua harta dia disuruh serahkan kepada Hafiz. Macam mana Ustaz? Sebab dia tahu dia tak ada anak kan? Adik-beradik adalah, tapi dia bagi harta dia kepada, kalau dia buat atas dasar wasiat, tak sah wasiat dia. sebab dia kena ada bahagian waris kan. Sebab wasiat maksimum dia 1/3. So kalau dia buat juga wasiat macam tu, waris dia boleh tuntut, dan tak salah dia menuntut.
Kalau dia buat hibah bersyarat tu, katakan suka hati dia lah, sebab hibah ni hak mutlak dia. Kalau dia kata saya nak hibahkan semua harta saya kat Ustaz Hafiz, yang tu kuasa veto dia lah. Kalau dia meninggal, waris tak boleh claim. Tapi kalau dia buat atas dasar wasiat, waris dia boleh claim. Walaupun hibah tu 100% kepada Ustaz Hafiz, Ustaz. Ya, boleh. Macam tu. Okey. Hibah memang kita nak bagi siapa 100% pun boleh. Jadi apa tu jangan buat. Hibah tu dalam bentuk hadiah lah, macam kita bagi hadiah. Ada banyak institusi yang buat Boleh. Nak Melalui peguam ke, melalui agensi yang dilantik ke, boleh. Kalau wasiat ni hak pemilikan selepas mati dengan kadar 1/3. Kalau hibah dia tak ada penetapan kadar, dia boleh bagi pada sesiapa pun yang kita nak bagi. Ustaz tadi Ya. Ustaz bagi tahu pusaka ada penyelesaian terakhir dalam pembagian harta kan. Ya. Pusaka dengan faraid ni dia Samalah. maksudnya. Ya. Ini faraid ni penyelesaian terakhir. Tapi kalau sebenarnya dia bergantung atas kita lah. Kalau kita rasa anak kita ni kalau dapat bahagian tak sama sekarang, muka masam, bergaduh, kita pun dalam kubur tak senang hati. Kan? Buat hibah je lah, supaya diorang ni sama rata, tak gaduh. Kalau kita rasa anak kita ni tak ada masalah, jenis kata tak apa, Alung tak kisah pun, Alung perempuan dapat sikit, suami Alung nak kaya kita. Macam tu lah kan, dia tak kisah, tak apalah. Jadi kita bolehlah serahkan kepada faraid. Ya. Hibah tu mesti bertulis. Kalau ada ucapan mesti kena ada saksi. Kalau tak ada saksi tak boleh. Ya, mesti ada saksi, sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ya. Itu. Tapi sebaiknya zaman sekarang ni dia kena bertulis lah. Kenapa? Bukan apa, sebab nak mengelakkan daripada dakwaan tuntutan yang tak benar lah. Itu tujuan dia, hikmah dia. Ya. Zaman Nabi dulu tak apa, orang semua tak cakap bohong. Tak tuntut benda yang bukan hak dia. Tapi zaman sekarang ni lah. Ya. tak ada anak, tak ada isteri juga. Jadi ada mak lagi. Jadi mak, jadi ada gadik, sebelah ayah, jadi gadik sebelah mak. Maksudnya mak dia tu ada, dia ada sebelum mak dia kahwin lain, ada anak. Jadi Ayah dia pun ada anak sebelum tu. macam mana? Ayah dia pun ada kahwin lain lah. Kahwin lain, kahwin kat ayah dia kahwin lain. Lepas tu jadi gadik satu ayah ada, satu mak ada. Jadi yang satu mak tu dapat juga tak Ustaz? Ada gadik yang satu mak tu dapat juga tak? Kalau seseorang tu meninggal, dia tak kahwin, dia ada ayah, dia ada mak, mak ayah dia confirm dapat. Mak ayah dah meninggal. Mak ayah tak ada? Tak ada dah mak dia ada lagi. Mak dia dapat. Tapi Mak dia dapat 1/6. Okey, oleh kerana dia tak ada anak, dia tak ada isteri, adik-beradik dia pun dapat. Dia ada adik-beradik kandung. ada adik kandung yang sebelah ayah ada, sebelah mak pun ada. Dua-dua dapat. Berapa dapat Ustaz adik-beradik Yang mana? sebelah mak tu? Sama. Yang sebelah mak sikit. Sebelah mak Ayah sebelah bapa dia akan dapat asabah. Asabah tu balance. Maknanya bagi mak punya duit dulu, bagi adik-beradik sebelah mak dulu, baki tu baru dapat ke baki duit tu baru dapat kepada sebelah ayah. Sebab sebelah ayah ni Allah tak letakkan kadar dia dalam Quran. adik-beradik sebelah ayah. Sebab tu nak tengok Islam ni, sebab tu saya tak faham kenapa ada golongan-golongan feminis yang mempersoalkan hukum warisan, pusaka, faraid. Sedangkan kalau kita tadabbur, kita kaji, semua bahagian yang sebelah wanita ni Allah dah jamin. Kota dia tak boleh ambil, tak boleh dicuri. Macam adik-beradik sebelah ibu, Allah sebut dalam Quran. Macam tadi kita baca kan, adik-beradik sebelah ibu lelaki, adik-beradik sebelah ibu perempuan, dia dapat. Yang soalan akak tadi tu, dia masuk dalam bab kalalah ni yang nombor 3 kita nak bincang. Tadi kita bincang masalah ma'asyah, ini kita bincang masalah alaqah, iaitu dalam bab alaqah tu dia ada bab namanya kalalah. Kalau dia ada adik-beradik kandung, adik-beradik kandung dia dapat sama macam konsep anak dia. Adik-beradik lelaki dapat 2 ganda daripada adik-beradik perempuan kalau dia tak kahwin.
Mak ayah dia of course dapat. Mak ayah dia 1/6, katakan dia tak kahwin. Dia meninggal, adik-beradik lelaki dengan perempuan dapat baki dengan 2/1 nisbah dia. Tapi kalau adik-beradik dia pun tak ada, dia anak tunggal. Contoh, mak ayah dia dapat, atau mak atau ayah kalau salah satu hidup. Tapi adik-beradik kandung tak ada contohnya. Balance tu bagaimana? Mak ayah tak boleh lebih 1/6 je. Tapi kelebihan dia Allah bagi, ayah dapat baki. Ayah ni dia ada 2 pusaka, 1/6 atau situasi kedua 1/6 dan baki. Oh, special. Kaya bapak ni. so kalau dia tak ada adik-beradik si ibu sebapa, dia anak tunggal, bagi dulu mak dia 1/6, bagi kat ayah dia 1/6, ada balance, bapak dia ambil semua. Tapi kalau dia ada adik-beradik si ibu sebapa, bapak dia tak dapatlah balance tu. Balance tu bahagi kepada adik-beradik dia. Balance tu bagi kepada adik-beradik dia. Ya. Dia ada adik-beradik seibu. Lepas tu dia ada adik-beradik sebapa. Okey. Kalau dia macam kita tengok sini, kalau dia ada adik-beradik seibu, kalau seorang maka dia akan dapat 1/6. Adik dia tu tadi. Dia adik seibu dia tu 1/6. Kalau dia seorang lah. Kalau dia ramai 1/3. 1/3. Adik-beradik sebapa dia dapat baki. Dia dapat baki tu. Adik-beradik sebapa akan dapat banyak. Tapi bukan saja-saja dia dapat banyak tu untuk menjalankan tanggungjawab tadi itulah. Dia balik kepada asal dia, hukum dia, asal untuk kenapa dia diberikan hak itu tadi. Ya. Sebab tu ini disebut sebagai kalalah. Situasi yang kata itu dipanggil, istilah dia dipanggil kalalah. Orang tu meninggal, mak ayah tak ada, pasangan tak ada, anak pun tak ada. Yang dia ada adik-beradik seibu. So adik-beradik dia seibu, kalau seorang dapat 1/6. Kalau ramai orang tu kongsi sama banyak 1/3. Sebab tu saya tak faham kenapa orang kata harta pusaka tak adil. Padahal ada situasi yang lelaki dan perempuan dapat sama banyak. Macam kes adik-beradik seibu ni lah, dia ada hak kat situ, tapi dia dapat laki 1/3, perempuan 1/3, sama banyak. Bila masanya Allah kata laki dia mesti dapat banyak? Tak, dia dapat banyak tu tengok situasi. Sebab adik-beradik seibu, dia tak wajib jalankan tanggungjawab nafkah. Yang kena ni sebelah bapak, sebab kewalian dia tu, dia ada sifat menjadi wali, kewalian. Sebab tu dia dapat banyak. Bila dia dapat banyak, dia punya tanggungjawab pun besar lah. Macam orang bila dia kerja di syarikat, lagi tinggi kedua pangkat dia, besar lah gaji dia. Tapi kita jangan tengok besar gaji dia tu, tanggungjawab yang dia nak kena jawab tu pun besar jugalah. Kalau dia silap langkah, mungkin dia kena buang. Kalau orang kerja bawah ni silap, kena marah lah. Dia mesti kena buang terus lah. Kan? Yang jaga amanah ni kena betul-betul buat lah. Tak ada benda-benda semua. Ya. Kecuali kalau dia buat hibah. Dia buat hibah, kalau saya meninggal semua dapat kat mak saya. Itu habis cerita lah. Itu full stop lah. Tapi tak boleh membuat wasiat kepada waris. Nabi kata la wasiyata li waris, tak boleh wasiat pada pewaris melainkan semua waris setuju. Contoh, kita tak boleh kita tak buat perancangan, tiba kita buat wasiat aja. Tanah ni mama nak bagi kepada Ucu, anak bongsu. Yang lain mak dia tak bagi pun. Lepas tu meninggal mak dia. Harta dah bagi semua duit, barang kemas semua, tanah tu dapat kat anak dia tak? Tak boleh dapat. Tak sah. Tak sah wasiat tu. Kecuali abang-abang dia kata,
kami setuju. Kalau 5 orang, 4 setuju, seorang tak setuju, tak boleh juga. Kena semua setuju. Kena semua setuju. Kan orang dulu kan banyak macam tu kan. Tanah ni mama bagi kat kamu, ayah ni mama bagi kat kamu. Ada yang tak dapat. Lain kalau dia bagi dalam bentuk hibah. Ni mau hadiah terus kat kamu. Tu kau nama tu. Itu hak mak dia lah. Tapi kalau mak dia buat macam tu, anak lain dia tak hibah, dia berdosa. Hibah tu sah, tapi mak tu berdosa. Sebab dia melebihkan anak dia, dia tak berlaku adil. Kecuali anak dia semua faham sebab apa mak dia hibahkan. Mungkin jarak dia dengan adik-beradik dia orang tu dengan adik bongsu dia tu 20 tahun contohlah. Jarak jauh, dia pun faham ni kan dah meninggalkan anak dia nak membesar, dia orang pun nak tolong tengok. Yang tu tak apalah. Kalau mereka redha, sahlah. Ya. Okey. Habis kita untuk tajuk kita pada ayat yang ke-12. InsyaAllah kita akan sambung. Habis dah kalalah tadi, dah habis dah kita cerita. Cuma yang terakhir yang kita tinggal kat sini adalah berkenaan dengan larangan membuat wasiat yang memudaratkan. Kat ujung ayat 12 tu Allah kata ghaira mudar. Ya. Ini berkaitan dengan wasiat dan hutang yang memudaratkan. Contoh wasiat yang memudaratkan tu wasiat yang melebihi 1/3 atau wasiat kepada waris. Ya, atau wasiat kepada waris. Dua ni wasiat yang memudaratkan, Allah tak terima. Sama ada wasiat pada waris kita dah bincang tadi, atau wasiat yang lebih pada kadar 1/3. Yang kedua, hutang yang memudaratkan. Ya. Contoh hutang yang memudaratkan itu, atau wasiat yang memudaratkan, satu lagi saya tertinggal. Wasiat yang memudaratkan tu, dia buat wasiat ketika nak mati. Sebelum nak mati tu, doktor kata ni tinggal apa, dia bila dengar doktor cakap yang tu, dia terus buat wasiat. Semua harta saya 1/3 ni bagi kepada Fulan bin Fulan. Contohlah dia cakap wasiat macam tu. Bila dia buat macam tu, atau dia buat hibah, hibah yang memudaratkan, sebab dia nak menghalang salah seorang daripada waris dia dapat harta tu. Dia ada punya tak suka kan, tak jaga aku je, aku sakit, dia pun buat hibah. Padan muka tak dapat, dia kata. Contohlah. Ya. Itu tak boleh. Itu dipanggil wasiat atau hibah yang memudaratkan. Itu tak terima. Atau dia ceraikan isteri dia, dia nak meninggal tu cerai pula, talak 3 terus dia bagi, sebab dia tak nak isteri dia dapat harta. Pun tak sah talak itu. Tak sah, kerana dia ada niat untuk menghalang, untuk berbuat zalim. Itu jenis wasiat atau hibah yang memudaratkan. Adapun yang seterusnya adalah hutang yang memudaratkan. Ya. Seperti disebutkan di sini, hutang yang memudaratkan itu, dia membuat pengakuan dia ada hutang dengan orang. Sebenarnya dia tak ada hutang. Dia nak suruh waris tu ambil duit tu bagi ke orang tu, supaya mengurangkan hak waris. Sudah nak meninggal, abah ada hutang lah. Siapa dia? Janda rumah sebelah. Berapa? Banyak, separuh duit abang. Ui, banyaknya. Yelah dulu abang susah, dia tolong. Dua orang pun alamak. Lepas tu bagi. Rupanya tak ada hutang pun, saja nak bagi ke janda tu. Kerana nak mengurangkan hak waris. Yang ni hutang yang memudaratkan, sebab dia menipu, membuat pengakuan.
Sebab tu siapa yang mengaku dia berhutang pada saat dia nak mati, ulama juga tidak menerima kecuali ada bukti. Kalau tak ada bukti tak boleh, tak diterima kerana dia dikira sebagai hutang yang memudaratkan. Ya. Baik. Okey. Tapi kalau orang yang tuntut hutang lain, ni dia yang mengaku dia berhutang. Kalau orang yang datang kata si fulan ni berhutang dengan saya, yang tu kita kena bayarlah. Ya. Baik. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, mana-mana lelaki dan perempuan yang melakukan amalan ibadat selama 60 tahun 60 tahun buat ibadat saja, kemudian bila nak menghadapi kematian, fayudarran, dia telah melakukan wasiat yang memudaratkan, dia wajib masuk neraka. Bukan sunat tak, wajib. Wajib. Nabi kata fayajibu lahuma finnar, wajib ke atasnya masuk neraka. Walaupun dia masuk syurga juga, tapi mesti kena masuk neraka dulu. Bukanlah kekal, dia kena masuk lah, kerana perbuatan dia itu tadi. Ya. Ataupun dia mengaku dia ada hutang dengan anak-anak dia. Ini dipanggil helah lah. Ayah ada hutang dengan ucu tu berapa? 100,000. Banyaknya. Dia pakat dengan betul tak ucu? Betul. Sebenarnya dia nak bagi duit kepada anak bongsu dia lebih. Kalau dia buat wasiat tak sah, so dia buat trik kata hutang. So adik-beradik terpaksalah bayar hutang, walhal tak hutang. Apa saja helah yang dibuat untuk berbuat zalim, masuk neraka. Kenalah juga. Sebab tu Nabi kata kedua-duanya masuk neraka. Ya. Sebab dia berpakat kan pada perkara haram. Okey, wallahu alam. Kita berhenti, nanti kita sambung ayat 13 dan ayat 14. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa allazina amanu wa salihati wa salihaq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi